Jadi untuk hari ini kita akan teruskan kepada kita punya perbincangan lah ataupun imbas kembali. Okey, jadi saya akan presentkan slide. Baik. Dalam tajuk fungsi. Okey, dalam tajuk fungsi ni kita dah belajar beberapa perkara sebenarnya. Antaranya kita belajar awal-awal dulu istilah, betul tak? Istilah-istilah yang ada dalam fungsi. First kita kena tahu dulu fungsi hubungan sama ada satu kepada satu, okey, dan juga hubungan banyak kepada satu. Ini barulah ditakrifkan sebagai fungsi. Okey, seterusnya, okey, jadi macam syarat dia ialah nak jadi fungsi mesti hubungan satu pada satu, banyak pada satu. Kemudian kita ada beberapa istilah yang lain lah, iaitu antara istilah yang kita ada ialah okey, kita ada istilah domain, okey, iaitu semua unsur dalam set yang pertama lah. Okey, lepas tu kita ada istilah kodomain, iaitu kodomain ni pula semua unsur dalam set yang kedua. Okey, seterusnya kita ada istilah objek. Okey, objek pula adalah semua unsur dalam set yang pertama juga, sama sahaja macam kodomain. Okey, sama je macam kodomain. Okey. Okey, kita ada image. Image ni special. Dia bukan semua unsur dalam set kedua, tetapi image dia mesti ada objek. Okey, image dia mesti ada objek. Maksudnya dia dalam set kedua tapi dia perlu ada objek. Dan image ni dia sama sahaja macam julet. Dia sama je macam julet, image ni. Okey, jadi sekarang ini adalah istilah-istilah lah dalam tajuk fungsi yang kamu perlu tahu. Okey, jadi seterusnya kita lihat pula apa yang kita dah belajar dalam tajuk fungsi selain daripada istilah-istilah ini. Okey, kita ada istilah fungsi gubahan. Sebelum fungsi gubahan kita ada fungsi mutlak, betul tak? Okey, fungsi mutlak. Macam mana nak kenal suatu fungsi mutlak? Okey, biasanya dia ada simbol modulus. Ni orang panggil modulus. Apa tugas modulus? Okey, tugas modulus dia mempositifkan nilai yang negatif. Bermaksud kalau dalam modulus ni negatif 4, kita akan keluarkan jawapan sebagai 4 sahaja. Itu tugas modulus. Okey, jadi untuk fungsi mutlak, okey, graf dia. Sebab kita tahu setiap nilai negatif dia akan jadi positif. Jadi dia punya graf sentiasa positif, betul tak? Jadi graf dia akan jadi bentuk V. Bentuk V. Kenapa bentuk V? Sebab nilai yang negatif tu akan terpantul ke atas. Setiap nilai negatif akan naik ke atas semula. Ke atas paksi X lah. Jadi dia tak ada nilai negatif dekat bawah ni. Okey. So, paling rendah adalah sifar. Paling tinggi pula terpulang pada graf. Kalau ikutkan graf kita ni lah nilai yang paling tinggi lah kat sini. Jadi kawasan ini yang dipanggil sebagai julet. Sebab julet dia berada pada paksi Y. Maksudnya kalau untuk kes graf fungsi mutlak, julet dia mesti start dengan sifar lah. Sebab paling rendah mesti sifar. Sifar kecil sama dengan Fx kecil sama dengan apa nilai maksimum pada graf. Itu kita lihat graf yang paling tinggi pada paksi Y. Okey? Boleh? Okey, boleh jelas ke? Boleh. Boleh? Okey. Okey, so ini kita imbas balik sebenarnya. Okey, next kita lihat pula okey, saya perasan baru ni ada sedikitlah kawan kita buat kesilapan contoh untuk fungsi mutlak. Dia bagi situ Fx sama dengan modulus 4x tolak 3 contoh Okey, contohnya kita nak cari F negatif 2, contoh F negatif 2.
Maksudnya setiap nilai X kita ganti sebagai negatif 2. So 4 kurungan negatif 2 tolak 3. Sepatutnya dia akan jadi 4 darab negatif 2 berapa? 4 darab negatif 2 Negatif 8. negatif 8. Negatif 8 tolak 3 Negatif negatif 11. negatif 11. Negatif 11. Kan negatif 11. Maksudnya kita just simplify macam biasa, macam kita belajar menengah rendah dulu, ataupun kita guna calculator terus je sebenarnya. Kita dapat jawapan dia modulus negatif 11. Jadi bila dapat negatif dalam modulus, kita come out the answer as positif. Positif 11. Boleh? Jadi kat sinilah ada kawan kita telah tersilap kalau ikutkan saya lihat video tersebut. Jadi saya harap anda yang ada di sini jangan buat kesilapan yang sama. Maksudnya just layan je soalan ni macam biasa, dapat jawapan negatif dalam modulus, come out the answer as positif. Okay, so itu kes fungsi mutlak. Okay, now kita tengok pula untuk fungsi gubahan. Okay, untuk fungsi gubahan, nama pun gubahan. Okay, kalau kamu tengok gubahan hantaran orang kahwin tu, macam mana gubahan tu? Apa maksud dia? Fungsi gubahan, daripada term gubahan tu, term bahasa Melayu kita gubah. Bila menggubah tu maksudnya satu perkara ke atau lebih daripada satu? Lebih dari satu. Kan kalau gubah bunga, boleh ke kita gubah bunga sekuntum je bunga? Itu tak panggil gubah bunga, betul tak? Sebab ada satu je. So dia mesti lebih daripada satu. Jadi untuk peringkat kamu ni, dia biasanya kita ada dua fungsi lah yang kita akan buat gubahan, iaitu apa trademark? Kita kena tahu dulu sebab pada soalan dia ada trademark dia. So nak kenal fungsi gubahan kalau dia ada dua huruf, contohnya FG, ataupun GF, ataupun F kuasa 2 atau G kuasa 2. F kuasa 2 maksudnya dia kahwin sesama jenis lah, FF. Kalau G kuasa 2 maksudnya GG. Inilah fungsi gubahan, trademark dia mesti ada dua fungsi. Jadi dalam orang kata gambar rajah, dalam kata gambar rajah, proses dia macam ni sebenarnya. Yang kita belajar mula-mula dulu, fungsi biasa, fungsi tunggal, dia mesti memetakan objek X kepada image Y, betul tak? Dia mesti memetakan macam ni. Dan contohnya fungsi F memetakan X kepada Y. Maksudnya ni satu je, objek pergi pada image. Tapi kalau kes fungsi gubahan, maksudnya macam ni. Mula-mula X pergi pada Y, kemudian daripada Y ni dia pergi pula kepada Z. Maksudnya dia ada dua kali lah pergerakan dia. Mula-mula tadi lalu F. Maafkan saya. Mula-mula tadi, betul, dia lalu F. Fungsi F. Bila dah stop dekat Y, dia pergi pula kepada Z. Bila dia pergi pada Z, kita anggaplah ini fungsi G contohnya. Jadi yang mana fungsi gubahan dia? Iaitu terus X straight terus kepada Z. Jadi apa nama fungsi gubahan X terus kepada Z sebenarnya? Kalau jalan shortcut, X pergi pada Y iaitu F, Y pergi pada Z iaitu G. Kalau nak tulis terus pergerakan dia X terus pada Z, agak-agak nak tulis fungsi apa? Ada tak yang nak cuba? FG. FG. Are you sure? FG ke? Ya kot. Ya kot. GF. GF. Ya, GF. Ini ramai murid tersilap. Dan soalan macam ni pun orang kata tak mustahil boleh masuk dalam peperiksaan sebab dia nak uji konsep je. Ingat, kita nampak F ni yang pertama, G yang kedua, betul tak? Jadi dalam bentuk penulisan gubahan, yang pertama yang jalan dulu dia mesti duduk kat dalam. Yang kedua, yang terakhir kita buat mesti duduk kat luar. Macam tu. Jadi kita akan tulis sebagai GF. Boleh?
Soalan ni mudah je. Untuk konsep ni mudah. Tapi kalau kita tak ingat dia punya tata cara penulisan fungsi gubahan tu, kita boleh buat kesilapan. Jadi yang sebenar adalah GF. X terus kepada Z ialah GF. Boleh tak setakat ni? Boleh. Boleh. Okey, beres. Okey, now kita contoh. Saya bagi contoh pengiraan lah. Okey, contohnya Fx sama dengan 4x tolak 3. Contoh. Gx pula sama dengan 2x tambah 4. Contohlah. Okay, jadi sekarang kita nak kawinkan orang. Okay, saya nak Fgx. Contohnya. Okay, Fgx. Yang mana sebenarnya kita buat dulu? F ke G dulu? G. G. G lah sebab dia duduk sebelah dalam, betul tak? Jadi F ni kat luar. Okay, Gx kita akan ganti dulu dengan fungsi dia iaitu 2x tambah 4. Okay, so sekarang dia akan jadi F 2x tambah 4. Kita ada F x 4x tolak 3. Jadi bermaksud x dia sekarang, x ini dah berubah nama jadi 2x tambah 4. So setiap x dia ni kita akan tukar sebagai 2x tambah 4. So kita akan salin 4 kurungan 2x tambah 4 tolak 3. Maka kita expand lah jawapan macam biasa. So dia akan jadi 8x tambah 16 tolak 3. Simplify jadi 8x tambah 13. Okay, boleh? Inilah dia fungsi gubahan. Okay, boleh ikut ke setakat ni? Boleh. Boleh Boleh. Okay. Contoh, saya bagi satulah Hx. Hx sama dengan x kuasa 2 contohnya. Hx sama dengan x kuasa 2. Okey, kita nak kawinkan apa dengan apa Sekejap. Hg. Okey, saya nak Hg. Contoh. Tak apa, Hf lah pula. Hfx. Jadi yang mana duduk kat dalam? F. F, pandai. Okey, H kat luar. Fx kita ganti dengan nama dia 4x tolak 3. Okey, sekarang ni kita ada Hx. Jadi x dia sekarang dah jadi 4x tolak 3, betul tak? X dia dah jadi 4x tolak 3. Okey, H tu sendiri bermula dengan x. Okey, jadi x dia sekarang ialah 4x tolak 3. Kuasa 2. 2. Yes. Lepas tu kita pun expand bracket. Okey, untuk case expand bracket macam ni, kamu buat macam mana? Biasa-biasa macam mana kita nak kembangkan bracket macam ni? Bracket kuasa 2. Buat 2 kali bracket tu. Faktor kan? Faktor right? Faktor right? Kita nak kembang yang ini orang panggil faktor. Bila dia bracket ni sebenarnya dia dalam bentuk faktor. Kita sekarang nak kembang, nak bagi dia panjang. Macam mana kita biasa buat? Buat bracket tu 2. 4x tolak 3. Lepas tu 4x tolak 3 je. Okey, ini yang biasa kamu belajar lah masa menengah rendah, betul? Okey, jadi cikgu akan tunjukkan. Okey, saya tunjuk kat slide baru lah sebab dah comot kat sini. Okey, saya tunjuk cara mudah Okey. So tadi soalan kita 4x tolak 3 kuasa 2. So macam mana kita nak expand bracket? Cara mudah je. Tanpa kita buka 2 bracket. So kita tahu ADMAT ni banyak benda nanti akan kembang banyak 2 bracket. Jadi kalau you buka 2 bracket setiap masa dia jadi panjang sangat benda tu. Okey, jadi perkara pertama nak expand bracket cara mudah kita guna cara SMS. SMS. Apa dia cara SMS? S yang pertama square, maksudnya kita kuasa 2. M pula ialah multiply, kita darab. S yang terakhir ialah square balik semula. Okey, macam mana kita nak buat SMS? Okey, perkara pertama kita tahu rumah dulu. Macam mana nak bahagikan dia kepada rumah? Okey, kita akan bulatkan dahulu yang duduk sebelum charge bagi yang kedua ni. Nampak sini kan ada tolak 3, betul? Okey, kita bahagikan 2 bahagian iaitu 4x 1 bahagian daripada yang charge yang ni
ini adalah satu bahagian. Maksudnya ini rumah pertama, ini rumah kedua. Okey, macam tu. Okey, jadi sekarang kita start dengan X dulu. Square. Apa yang kita perlu square? Yang pertama ni kita kena square dulu. 4X kuasa 2. 4X kuasa 2. Dia akan jadi 4 kuasa 2. Jawapan dia ialah 16. berapa yang? 16. 16. Okey, sebab ramai bila saya tanya 4 kuasa 2 8. Confident je jawab 8. Salah 4 kuasa 2 bermaksud 4 darab 4 16. X kuasa 2. X kuasa 2. So kita dah settle dah. Rumah pertama kuasa 2. Okey. Kita pergi pula pada tugas seterusnya M, multiply. Apa benda kita nak multiply? Okey, 2 ni yang atas ni, 2 yang kuasa ni akan darab dengan semua rumah yang ada. Iaitu dia akan darab dengan 4X, dia akan darab dengan negatif 3. Jadi cara mudah, kamu ambil kalkulator, kamu type nombor je. 2 darab 4 darab negatif 3. 2 darab 4 darab negatif 3. Berapa jawapan? Negatif 24. Negatif 24. Tapi kita ada huruf X kat sini, betul? Cuma X tadi kita tak dapat masuk dalam kalkulator, betul tak? Sepatutnya dia 2 darab 4X darab negatif 3. Tapi yang kita guna kalkulator adalah nombor je dulu. Tapi kita ingatlah balik sebenarnya ada kita darab dengan X ni sekali. So negatif 24X. Okey. Settle dah. S pertama dah settle, M dah settle. Okey, X yang terakhir square. Apa benda yang kita kena square? Yang ni, rumah yang kedua ni iaitu negatif 3. Negatif 3 kuasa 2. Negatif 3 kuasa 2. Yang ni pun selalu murid buat kesilapan. Apa jawapan yang betul, yang tepat? Negatif 3 kuasa 2. Negatif 9. Ada kesilapan tu. Negatif 3 kuasa 2. 9. Bermaksud negatif 3 darab negatif 3. So when negatif jumpa negatif dia jadi positif. 9. Ini kan macam silap sebab dia type calculator tanpa bracket. Bila tanpa bracket, calculator akan baca salah untuk kamu. Kita kena bracketkan dia. Negatif 3 tu mesti put in bracket. Okay, so sepatutnya dia kali positif 9. Maka sekarang cantik dah. Dah tersusun comel dah, orang kata dalam bentuk kuadratik. Betul? Kamu dah belajar matematik moden, bentuk kuadratik mesti AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Dah tersusun cantik. Kalau kamu buat 2 bracket, dapat jawapan yang sama ke tak? Sama, tapi kita dah kena orang kata simplifykan dia. 4 kali 4, 16X kuasa 2. 4 kali negatif 3, negatif 12X. Negatif 3 kali 4, X, negatif 12X. Negatif 3 kali negatif 3, positif 9. Dia akan jadi macam ni dulu. Lepas tu kita kena susun pula. 16X kuasa 2, negatif 12X, negatif 12X, negatif 24X. Tambah 9. So jawapan tetap sama. Kan? Cuma kaedah SMS ni dia terus je. You congak. Bukan adalah congak sangat. Still lah guna kalkulator bagi yang tak hafal sifir, betul? Jadi dia memudahkan sebab dia terus tersusun. Okay? Jadi macam mana kita nak kuasai benda ni? Kita kena banyakkan latihan lah sebab ni algebra. Lepas-lepas ni tajuk kita memang banyak melibatkan kembang-kembang bracket. Jadi cikgu harap anda boleh kuasai yang ni, yang SMS ni senang. Tak ada kamu nak tunjuk macam-macam dalam kerja sebab yang ni tanpa orang kata step pun terus muncul jawapan. Okey, beres. Okey, ada benda nak tanya setakat ni? Ada. Ada tak? Ada. Ada? Tak ada. Oh, tak ada. Okey, ingatkan ada. Okey. Fahamlah ke dah ni ke cikgu laju sangat? Okey. Jadi sekarang kita lihat pula yang seterusnya. Okey. Kita dah tengok tadi fungsi gubahan. Okey, kita lihat pula fungsi songsang. Okey, fungsi songsang ni dia berlaku macam mana? Okey, kita tengok sini ya, songsang. Saya selalu salah eja songsang ni. Okey, mesti ada G, songsang. Okey, fungsi songsang. Okey, kebiasaan kita buat fungsi sepatutnya objek. Okey, objek dia akan pergi kepada image. Itu yang sepatutnya, betul tak? Iaitu X
pergi pada Y. Contohnya ni fungsi F. Okey, tapi kes fungsi songsang, nama pun songsang. Songsang ni terbalik, dia melawan. Maksudnya image pergi objek. Okey, jadi dia punya trademark, dia punya simbol ialah F kuasa negatif 1. Bila kamu nampak je simbol F kuasa negatif 1, ini ialah fungsi songsang. Jadi trademark fungsi songsang mesti ada F kuasa negatif 1. Itu dia punya simbol. Okey, jadi macam mana kita nak cari fungsi songsang? Okey, contohlah kita guna tadi nilai yang kita ada. Okey, cik. Sebelum tu, untuk tahu suatu fungsi adalah fungsi songsang, dia mesti hubungan dia 1 kepada 1. Hanya hubungan 1 pada 1 je yang ada fungsi songsang. Tadi cikgu awal-awal tadi terang, okey, fungsi ialah hubungan 1 pada 1 atau banyak pada 1. Maksudnya ada dua benda yang boleh jadi fungsi. Tapi daripada dua benda ini, yang mana je yang ada fungsi songsang? 1 kepada 1 sahaja. Okey, boleh? Okey, jadi fungsi 1 pada 1 je yang ada fungsi songsang. Okey, jadi contoh kita tengok fungsi yang cikgu bagi contoh tadi. Contohnya okey, gx lah, kita guna yang gx ni, 2x tambah 4. Okey, contoh gx sama dengan 2x tambah 4. Okey, sekarang ni kita nak cari songsangan bagi gx. Maksudnya cari g songsang. Okey, macam mana nak cari g songsang? Mudah je step dia. Okey, perkara pertama kita salin dulu yang asal. Yang asal ialah 2x tambah 4. Kita samakan dengan y. Kenapa samakan dengan y? Okey, sebab okey, ni objek, ini image. So sekarang ni kita nak cari objek dia balik. Kalau ikutkan y ni dia pergi pada objek. Kita nak tahu objek dia. Objek adalah x, betul tak? Jadi tu yang kita ungkapkan x tu. Okey, nak ungkapkan x, kita pindahlah yang tak berkaitan dekat sini. Iaitu mula-mula kita pindahkan 4 dulu. 4 pindah sana jadi negatif 4. So y tolak 4. Dah pindah dah 4, kita kena pindahkan 2 pula. 2 kalau pindah sana akan jadi operasi bahagi. So per lah, per 2. Okey, bila you dah berjaya dah ungkap x, maka x ini sebenarnya g songsang. Jadi kita tukar nama balik. G songsang x sama dengan, okey, bila dalam kurungan ni x, automatik kita punya pemboleh ubah y tu kena tukar jadi nama x juga. So x tolak 4 per 2. Okey, jadi ni cara nak buat fungsi songsang. Okey, ni yang saya tunjuk ni yang simple lah, maksudnya yang asalnya tak ada pecahan. Okey, tapi standard lah soalan ADMAT. Nanti dia akan keluarlah segala mak nenek yang susah-susah. Tapi sebenarnya konsep asal tu kita kena kuasai terlebih dahulu. Okey, jadi sekarang kita nampak trademark bagi fungsi gubahan dia mesti ada 2 huruf. Ni 2 huruf. Trademark bagi fungsi songsang dia kuasa negatif 1. Kalau soalan tu fungsi gubahan, kita masukkan yang dalam yang kedua ke dalam yang pertama. Betul? Kita masukkan yang kedua ni, gx ni ke dalam yang pertama. Itu untuk nak buat fungsi gubahan, step dia. Tapi kalau untuk fungsi songsang, step dia salin dulu fungsi asal, samakan dengan y, kemudian kita ungkapkan x. Dah berjaya ungkap x, x itulah yang songsang sebenarnya. Boleh ke? Boleh tak setakat ni? Senyap je. Adakah anda masih bersama saya? Boleh go. Boleh. Boleh cikgu. Boleh. Boleh. Okey. So sekarang, okey, sebab yang tugasan sebelum ni saya dah minta kamu dah buat video dan saya masih menanti lagi sebenarnya rakan-rakan yang masih belum hantar. Okey. Jadi yang tu ada masalah tak dengan tugasan yang sebelum ni, sebelum tugasan fungsi songsang? Setakat ni ada tak yang kamu nak tanya ke, minta cikgu terangkan ke macam mana nak jawab? Saya tengok dulu buku saya. Okey.
tugasan yang kita dah bincang dulu. Lepas tu saya minta kamu buat video. Cuma daripada latih diri 1.1 sampai latih diri 1.6. Ada tak yang mana yang kamu nak tanya sebelum kita bincang tugasan fungsi songsang? Sekejap cikgu. Kejap. Okey. Sebab sebelum saya bergerak ke slide fungsi songsang, jadi bolehlah kita bincang dulu yang mana yang blur-blur ke. Boleh tanya konsep cikgu, kita jujur je. Rasa nak tanya je. Jangan kita simpan benda tu lama, tak faham, lepas tu nanti kita kata admit susah. Tu yang tak nak tu, sebab cikgu willing untuk membantu kamu, sebab cikgu pun dulu asalnya daripada tak pandai admit juga. Lagi teruk daripada kamu sebenarnya. Jadi macam mana boleh tu kita usaha. Okey, so 1.6 nombor 2. Kita okey, Wafir 1.6 nombor 2. Nombor 2 apa Wafir? 2 apa? Nombor 2A ke 2B Wafir? Oh, 2-2. Okey, bagus. Okey, so sekarang kita tengok soalan nombor 2 1.6 nombor 2. Okey. Latih diri 1.6 nombor 2. Jadi rakan-rakan yang lain pun boleh lihat juga sama-sama. Okey, kita tengok yang 2A dulu. Ayat dia, diberi fungsi F dan fungsi gubahan GF. Tentukan fungsi G bagi step yang berikut. Okey, maksudnya untuk A tu dia dah bagi dah. Fx sama dengan X tambah 1. Lepas tu yang dah bergubah iaitu GFX pula ialah X kuasa 2 tolak 2X tolak 3. Okey, ingat kalau asal-asal cikgu ajar tadi nak buat fungsi gubahan, yang ni fungsi gubahan, kita ada mula-mula fungsi tu single. Dia ada F, dia ada G. Lepas tu kita kahwinkan dia, betul tak? Kita kahwinkan dia jadilah GF ke FG. Tapi untuk kes soalan nombor 6 ni, kita ada satu yang single iaitu FX. Kemudian kita dah ada yang dah kahwin, GFX. Jadi kita tak ada fungsi G. Betul tak? Kita kehilangan fungsi G. Okay. Biasa cikgu cakap ni kalau untuk batch sebelum ni macam ni lah. Kita ada pengantin perempuan, kita ada dah majlis kahwin tapi kita kehilangan pengantin lelaki. Okay. So macam nak cari pengantin lelaki tu, kita tengok sini. Okay. Perkara yang pertama, kalau kes soalan macam ni, yang dah ada dah satu single, kemudian yang dah ada gubah, nak cari hak seorang lagi, kita akan guna konsep OIC. Iaitu kalau yang kita nak cari tu out, yang sebelah luar, okay, kita perlu buat inverse. Inverse ni bahasa orang putih lah. Bahasa Melayu, songsang. Tapi kalau kita nak cari tu sebelah dalam, in, kita akan compose. Compose ni maksudnya gubah. Okay, jadi kita check. Kita nak cari G. Untuk soalan 2A ni cari GX. So GX ni sekarang duduk dekat sebelah dalam ke sebelah luar? Wafir, G tu duduk sebelah dalam ke sebelah luar? Luar. Okey, Wafir, mana suara Wafir? Okey, G terletak sebelah luar, out. Okey, bila out maksudnya kita akan guna kaedah inverse, betul tak? Inverse. Okey, jom kita layan sebab dia GFX, dia gubahan. Okey, macam biasalah kita akan masukkan dulu yang kedua ni, kita akan gantikan dulu. Okey, so G kita tulis G. Fx ialah X tambah 1 sama dengan jawapan salin sahaja. Okey, jawapan yang belakang ni salin sahaja. Okey, selepas kita dah ganti dah yang dalam ni, okey, yang ini yang sebenarnya kita nak buat inverse tu, nak buat songsang. Jadi macam mana teknik inverse yang cikgu ajar tadi, teknik songsang, salin sahaja X tambah 1 kita akan samakan dengan Y. So kita ungkapkan X sama dengan Y tolak 1. So awak dah berjaya ungkap X, okey, kita salin balik G dalam kurungan. Okey, X tambah 1 ni nama panjang, nama pendek dia ialah Y dia sekarang. Sebab X tambah 1 ialah Y. So kita akan ganti dalam nama Y. Sama dengan, okey, X kuasa 2,
sekarang dah tukar nama baru, iaitu X pun dah ada nama baru, iaitu X sama dengan Y tolak 1. So X kita akan ganti sebagai Y tolak 1. So Y tolak 1 kuasa 2 tolak 2. Ada lagi sekali X, ganti sebagai Y tolak 1 tolak 3. Setakat ni boleh faham tak? Boleh ke? Boleh. Okey. Bila faham dekat sini, mudah je lah. Kita pun nak dapat jawapan akhir, kita just kembangkan kurungan dan permudahkan. Jadi sekarang kita jumpa lagi kurungan kuasa 2, betul tak? Cuba apply cara cikgu tadi. Yang mana kita nak kuasa 2 kan terlebih dahulu? Cara congak je senang. So, cara dia ialah Y kuasa 2. Y kuasa 2. Ni saya bulatkan. Ni rumah pertama, ni rumah kedua. So, Y kuasa 2. Y kuasa 2. 2 darabkan dengan Y, darab dengan negatif 1. So, dia akan jadi negatif 2Y. Negatif 1 kuasa 2. Positif 1. Okey, negatif 2 kali Y. Negatif 2Y. Negatif 2 darab negatif 1. Positif 2 tolak 3. Maka kita akan susun dalam bentuk kuadratik iaitu Y kuasa 2. Negatif 2Y tolak 2Y. Negatif 4Y. 1 tambah 2, 3. 3 tolak 3 habis. Tak payah tulislah. Okey, itu GY. Soalan nak GX. Soalan nak GX. Jadi apa kita perlu buat? Tukar nama sahaja. GX sama dengan X kuasa 2 tolak 4X. So inilah jawapannya. Boleh? Boleh. Boleh. Yang dah buat betul tak jawapan? Betul. Betul. Okey. Okey. Haziq Hakim ya. Haziq Hakim yang kerap menjawab. Haziq dulu kelas mana Haziq? Dulu Haziq kelas mana? Form 3 je. Form 3. 3AR. Oh, 3AR. Tak perasan. Haziq dulu tak kenal yang mana satu Haziq. Okey. So, kita tengok pula Wafir tanya tadi nombor masih lagi 1.6 tapi 2B. Okey, 2B. Masih lagi 1.6, 2B. Masih lagi suruh cari GX. Okey, so kita tengok dia punya soalan. Dia bagi kali ni Fx sama dengan X kuasa 2 tambah 3. Okey, GFX. Okey, GFX sama dengan 2X kuasa 2 tambah 3. Masih lagi nak cari G iaitu yang duduk kat luar. Bila duduk kat luar kena guna inverse. Songsang. Okey, so kita layan. G tetap G, Fx kita ganti sebagai X kuasa 2 tambah 3. Sama dengan 2X kuasa 2 tambah 3. Okey, next kita akan inversekan dia. Okey, so X kuasa 2 tambah 3. X kuasa 2 tambah 3 samakan dengan Y. So kalau kita nak X sahaja, Y tolak 3 square root. Betul tak? Sebab X kuasa 2. Bila pindah kuasa 2 ke sana jadi square root. Okey, so sekarang dia akan jadi G dalam kurungan X kuasa 2 tambah 3 ialah Y. Sama dengan. Okey, 2 kurungan X. X kat sini sekarang guna nama baru iaitu square root Y tolak 3 kuasa 2 tambah 3. Okey, kita tengok dalam kurungan kita ni square root dah ada square root. Tiba-tiba kuasa 2. Maksudnya kita boleh hapuskan kuasa 2 dengan square root ni mati terus. So kita akan just darab 2 darab Y tolak 3. So dah jadi 2Y tolak 6 tambah 3. Then simplify jadi 2Y tolak 3. So tukar balik nama jadi GX sama dengan 2X
tolak 3. Jadi ni jawapan kita. Boleh? Boleh. Mana Wafir? Wafir yang tukang tanya senyap ke mana Wafir? Wafir okey ke tak Wafir? Wafir faham ke tak? Okey. So, boleh. Okey, next kita pergi kepada soalan syuhada 1.3 nombor 5B. 1.3 nombor 5B. Okey. Okey, 1.3 5B. Mana ya? Sekejap. Okey. 1.3 5B. Okey, soalan dia bagi situ fx sama dengan mx tambah c. Okey, diberi f2. F2 sama dengan 7. F4 sama dengan negatif 1. Soalan suruh cari B, image bagi 2. Image bagi 2 di bawah F. Di bawah F. Okey, so perkara yang pertama, dia bagi dalam keadaan tak lengkap ni. Jadi sepatutnya kita kena tahu dulu M dengan C. M dengan C ni ada pada soalan A, iaitu Nasrul yang kena jawab. Tapi Nasrul setakat yang tak bagi lagi kat cikgu videonya. Okey, so perkara pertama nak jawab soalan B, dia mesti submit dengan soalan A. So kita kena tahu dulu M dengan C. Macam nak tahu M dengan C? Cara dia ialah kita akan gantikan maklumat, iaitu F2 kita tahu 7. So kita ganti dekat Fx ni. Okey Maksudnya F kalau dia 2, dia akan jadi M. Okey, X dia yang 2. Sebab F2, 2 ni ialah X. So M kurungan 2 tambah C. Sama dengan 7. So kalau kita susun comel dia akan jadi 2M tambah 7. 2M tambah C, 2M tambah C sama dengan 7. Persamaan pertama. Kemudian kita buka pula F4. F4, okey, maksudnya X dia sekarang 4. So dia akan jadi M kurungan 4 tambah C. Jawapan dia negatif 1. So dia akan jadi 4M tambah C sama dengan negatif 1. Okey, ini persamaan yang kedua. Okey, bila anda ada dua persamaan linear pada satu soalan, maka anda kena buat persamaan linear serentak. Sebab kita nak cari M dan C. So kena buat persamaan linear serentak. Ini dah pernah belajar masa tingkatan 1. Okey, macam ni cara dia. Okey, kita ada banyak kaedah masa form 1 kita belajar. Okey, kita ada kaedah penggantian, kita ada kaedah penghapusan. Nanti masa masuk tingkatan 5, kamu akan belajar pula kaedah matriks sebenarnya untuk selesaikan persamaan serentak. Okey, jadi cara dia kalau bagi saya nampak lebih senang guna kaedah penghapusan. Kenapa senang guna penghapusan? Sebab ini C, atas ni C, 1C, bawah pun ada 1C. Perkali dia sama. Jadi kita boleh hapuskan C dengan cara macam nak hapuskan C. Operasi apa? Tambah ke tolak? Nak buang C, nak hapus, nak habiskan dia. Agak-agak nak tambah ke tolak? Tolak. 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 Sama ada 2 tolak 1 atau 1 tolak 2 terpulang. Jadi contoh sebab saya dah tertulis 2M dekat atas, 4M kat bawah, kita ambil yang atas tolak bawah lah ya. So 2M tolak 4M, dia akan jadi negatif 2M. C tolak C, habis kosong. 7 tolak 1. So tolak akan ditambah. 7 tambah 1, 8. So M sama dengan 8 bahagi negatif 2, negatif 4. So nak cari C, kita akan ganti M sebagai negatif 4. Maksudnya macam ni. 2M tambah C, ya Allah 2M. Okey, dapat 2M tambah C sama dengan 7. So kita ganti M sebagai negatif 4. 2 kali negatif 4 tambah C sama dengan 7. So 2 kali negatif 4 negatif 8 tambah C sama dengan 7. So C sahaja sama dengan 7 tambah 8, 15.
So kita dapatlah M dan C. Okay, jadi kita punya fungsi kita sepatutnya Fx sama dengan M kita negatif 4x, C kita 15. Ini sepatutnya Fx kita. Jadi soalan syuhada, B, image bagi 2 di bawah F. Dia suruh cari image bagi 2. So kalau dia suruh cari image, maksudnya 2 ni adalah objek. Kalau 2 ni ialah objek, ia sebenarnya ialah X. Sebab kita nak cari image. Jadi image bagi 2 ni sebenarnya objek. Objek ialah X. So F 2 negatif 4 kurungan 2 tambah 15. So dia akan jadi negatif 8 tambah 15. So jawapan kita 7. Okey, itu sahaja. Okey, boleh tak syuhada? Boleh cikgu. Faham. Boleh Okey, faham Okey, jadi bila soalan macam saling berkait macam ni, apa yang anda dapat dekat A, itu yang kita akan gunakan pada B. Okey, jadi kalau kita tersilap dekat A, dia akan tersilap dekat B. Tapi jangan risau, dalam peperiksaan, apa yang anda tersalah di A, anda import kepada B, anda tetap dapat markah jalan kerja sebenarnya. Cuma jawapan akhir dah salah lah. Tapi markah jalan kerja tetap ada, jangan risau. Okey, so jadi settle dah tak ada pertanyaan dah untuk nombor untuk latih diri 1.1 hingga 1.6. Okey, kalau tak ada, okey, jadi kita lihat sedikit ulang kaji untuk soalan minggu lepas. Kita tengok balik soalan nombor 1, tapi yang ni saya mungkinlah tak tunjukkan semua sebab nanti kita tak sempat pula nak pilih soalan yang sukar-sukar. Sebab ini konsep asas sebenarnya untuk fungsi songsang, iaitu dia suruh anda cari fungsi songsang bagi setiap fungsi satu dengan satu yang berikut. Okey, jadi daripada soalan A, B, C dan D, yang mana anda nak saya tunjuk? Pilihlah hak susah sekali. Okey, baru best sikit saya tunjuk. D. D. Okay, anda yakin D? D Alright. So kita tengok soalan D. Okay, D. Fi. Okay, ingat. Bila nak cari fungsi songsang dia, cara dia mesti yang asal. Okay, salin yang asal samakan dengan Y. Okay, jadi sekarang kita nak cari fungsi songsang bagi F. Salin yang asal dia ialah 5x per x tolak 6. Samakan dengan Y. Okey. Sekarang kita akan pergi kepada tugasan kedua, iaitu kita perlu ungkapkan x. Jadi tak bolehlah ungkap x terus. Sebab apa? Ada x dekat atas, ada x dekat bawah. So kita kena kemaskan dahulu pecahan ini. Maksudnya yang penyebut ini kita samakan. Penyebut kita lempar ke sebelah kanan. So dia akan jadi 5x sama dengan xy tolak 6y. Okey. Seterusnya, kita sekarang nak ungkapkan x. So kan kamu nampak x ada sebelah kiri, x ada juga kat sebelah kanan. Jadi kita kena susun setempat x tu biar duduk setempat. Okey, dan kamu perasan tak negatif 6y ni dia negatif. Okey. So kekal je dekat situ, biar saja. So xy ni kamu pindahkan. Okey, kita pindah ke sini. So dia akan jadi 5x tolak xy sama dengan negatif 6y. Okey, so kita lihat ada 2 kat sini. Maka kita boleh faktorkan x. X dalam kurungan 5 tolak y sama dengan negatif 6y. So nak ungkap x sahaja, nak x je sama dengan, okey, 5 tolak y ni kita pindahkan sebelah kanan. Asalnya dia dalam bracket, maksudnya dia darab dengan x. Bila pindah ke kanan dia akan dibahagi. So kita akan tulis sebagai negatif 6y per 5 tolak y. So bila dah jadi begini, dah ungkap x, maksudnya x inilah fungsi songsang.
Jadi, mana saya tulis ni? Dah tak muat. Okey, so saya tulis sini lah. So, fungsi songsang X sama dengan ni negatif 6. Okey, sebab dia dalam kurungan X, so kita tukar Y jadi X per 5 tolak X. Okey, fungsi kita fungsi pecahan, di mana penyebut dekat bawah ni ada 5 tolak X. Jadi kita kena definekan X tak boleh sama dengan apa. Ni saya semula-mula dulu pernah ajar kamu. X tak boleh sama dengan nombor apa agar dia tak jadi sifar. Sebab kita tak nak penyebut kita jadi sifar. Agak-agaknya X tak boleh sama dengan siapa boleh beri jawapan? X tak boleh sama dengan nombor apa agak-agaknya agar kat bawah ni tak jadi sifar. 5 tolak apa jadi sifar? 5. 5 tolak 5 akan jadi sifar. Jadi X tak boleh sama dengan 5 lah. Sebab kalau X ni nombor 5, nanti dia akan jadi pecahan ni per kosong. Bila per sifar, dia jadi tak tertakrif. Itu yang kita tak nak berlaku. So itulah jawapan untuk D. F songsang dia inilah negatif 6X per 5 tolak X, X tak boleh sama dengan 5. Okey, beres. Setakat ni boleh Okey. So, cikgu tunjuk pula yang seterusnya soalan nombor 2. Boleh dah ke? Nanti yang mana tak sempat salin, cikgu akan send secara slide juga. Ataupun saya akan send record ni. So, kamu boleh tengok balik mana penerangan cikgu. Boleh Okey. Next, kita tengok soalan. Oh, kita ada E dengan F juga E dengan F. Apa beza E dengan F dengan soalan kita tadi? Soalan kita tadi atas dia single, bawah ada 2 benda. Kalau yang E dengan F ni atas ada 2 benda, bawah pun ada 2 benda juga. Itu je, sama je sebenarnya kaedah dia. So nak kena tunjuk ke tak E dengan F ni? Agak-agak nak tunjuk ke tak? Boleh tu. Boleh. Okay, pilih E ke F? F. F. Okey, sekejap ya. Sekejap sekejap. Okey, so sekarang untuk so untuk F, okey, perkara yang pertama yang asal X tambah 9 per X tolak 8. Okey, X tambah 9 per X tolak 8 sama dengan Y. Sebab bila nak cari fungsi songsang je, kita mesti samakan dengan Y. So yang pecahan kat bawah ni, penyebut ni kita akan darabkan ke sebelah kanan. Dia akan jadi X tambah 9 sama dengan XY tolak 8Y. Seperti yang tadi, bila nak ungkap X, kita kena susun X tu setempat. Jadi yang XY ni kita akan hantar ke sebelah kiri, 9 kita hantar ke kanan. Okey, so dia akan jadi X tolak XY sama dengan negatif 8Y tolak 9. So sekarang ada 2 X. Ada X, ada X. Jadi kita faktorkan X. X dalam kurungan. X darab berapa jadi X? 1. Tolak dengan Y. Sama dengan negatif 8Y tolak 9. So kalau nak X sahaja, 1 tolak Y ni kita pindahkan ke sebelah kanan. Sebab dia duduk dalam bracket, maka bila pindah ke kanan dia akan dibahagi. So negatif 8Y tolak 9 per 1 tolak Y. Okey, bila dah berjaya dah ungkap X, maka kita tulislah balik dalam bentuk fungsi dia. Fungsi songsang X sama dengan negatif 8Y. Maafkan saya, negatif 8 sebab ni X.
Negatif 8x tolak 9 per 1 tolak x. Okey, nampak? Ada lagi pecahan. Bila jadi pecahan macam ni, kita tak nak kat bawah ni jadi sifar. So 1 tolak berapa jadi sifar? Itu yang kita tak nak. Agak-agaknya x tak boleh sama dengan 1. ya, x tak boleh sama dengan 1. Okey, jadi inilah jawapan kita. Settle. Okey, boleh? Okey, so nanti yang mana yang bocor-bocor lagi tu kamu try lah jawab Sebab sama je kaedah dia nak melatih kamu orang kata mengungkap X. Sebenarnya proses ungkap-ungkap ni kita dah belajar masa tingkatan 2 dah, iaitu formula apa nama rumus algebra. Rumus algebra. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 3. Nombor 3. Okey, nombor 3. Nombor 3 slide nombor 3. Soalan nombor 2. Maafkan saya Okey, soalan nombor 2 dia bagi dah fungsi f ialah 3 tolak x per 2x. Okey, itu yang asal. Okey, A. Fx sama dengan 3 tolak x per 2x. Okey, nak cari fungsi songsang 4. Jadi apa idea anda? Kita kena cari apa dulu? Ada idea tak? Kita cari fungsi songsang 4. Baik, macam tak ada orang je. Ada orang lagi tak ni? Okey, agak-agaknya kita nak kena cari apa Izzati? Tak tahu. Tak tahu. Okey, Farhan ni ada idea? Macam mana kita nak ni? Nak mulakan kerja kita ni? Cari A. Cari? A. Cari apa? Yang asal tu First. cikgu. Asal tu 3x Boleh? tolak x per dengan 2x. Lepas tu apa trademark kat sini? F songsang. Bila F songsang je, cikgu kata tadi mesti buat apa? cari asal dulu. Yang asal kita sama. Okey, salin yang asal. Yang asal dia ialah 3 tolak x per 2x. Dengan 2. Dengan 2x. Dengan 2x. Dengan y. okey, samakan dengan y by rest. Okey, bila dah buat macam ni, okey, dia pecahan. Jadi nak hilangkan pecahan, 2x kena darab kepada y. Betul tak? So dia kali 3 tolak x sama dengan 2x y. Okey, kita nak ungkapkan x. Bila nak ungkapkan x, okey, kita akan pindahkan yang x yang ada negatif, pindahkan ke kanan sebab nak jadikan dia positif. Okey, so kekal 3 kekal. So dia akan jadi 2xy tambah x. Jadi sekarang sebelah kanan ni ada 2x. Jadi kita boleh faktorkan. So dia akan jadi 3 sama dengan x dalam kurungan 2y tambah 1. So kalau kita nak x je, 2y tambah 1 ni pindah sana. So dia akan jadi 3 per 2y tambah 1. So bila dah berjaya ungkapkan x, okay, ini adalah f songsang x sama dengan 3 per 2x tambah 1. Koma x tak boleh sama dengan negatif 1 per 2. Okay, macam mana tak boleh sama dengan negatif 1 per 2? Kita tengok yang bawah je. Maksudnya yang bawah ni
kita akan tak boleh sama dengan sifar. Maksudnya macam ni, nak cari yang bawah. Mula-mula dulu, saya pernah buat cimik yang kamu. Tak boleh sama dengan sifar, so X tak boleh sama dengan 1 jadi negatif 1/2. Tu yang dapat benda ni. Okey, tapi tak menjawab soalan lagi. Sebab apa? Kita nak cari F songsang 4. Betul tak? Jadi kita ganti X kita sebagai 4. F songsang 4 sama dengan 3 2 kurungan 4 tambah 1. So jawapan kita adalah 3/8 tambah 1 9. So 3% 1/3. Okey, itu jawapan kita. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Boleh? Okey, boleh. Okey. Tapi cikgu nak tanya, ada tak cara senang sebenarnya? Maksudnya kita tak payah cari F songsang X dulu. Kita terus je cari jawapan. Ada tak? Sebab ADMAT ni dia banyak alternatif. Ya? Cara saya lain. Cara tu siapa tu? Farhani. Okey, Farhani. Cara Farhani macam mana? Saya buat 3 tolak A per 2A sama dengan 4. Lepas tu saya alih 2A sama dengan 4 dalam kurungan 3 tolak A. Lepas tu dapat 2A sama dengan 12 3 tolak X. tolak X. Okey, tolak X per 2X sama teruskan dengan 4. Betul tak? Betul? Betul? Okey. So nanti darablah macam ni. So dia kali 3 tolak X sama dengan 8X. Kan? And then negatif X pindah sini sebab kita nak ke tempat yang ada X. So dia kali 9X di 3. So dengan 3 bahagi 9 1/3. Ni yang saya kata cara alternatif. Maksudnya kita ringkas sahaja. Okay. Tak perlu nak cari F songsang terlebih dahulu. Kita terus je ambil yang asal, fungsi yang asal, samakan dengan yang apa yang ada dalam kurungan. Samakan dengan apa yang ada dalam kurungan. Kalau sini 4 sama dengan 4 lah. Kalau dalam kurungan ni K, contohnya K. Huruf K lah dia. Macam tu. Tu cara shortcut. Okay? Boleh? Ni saya tulis ni alternatif. Alternatif. Okey, shortcut kita lah cara alternatif. Okey, jadi sebab tu ADMAT dia banyak kaedah. Kita pilih yang mana kita faham dan juga yang boleh orang kata mengurangkan kita buang masa lah sebenarnya. Sebab bila panjang sangat dia akan menyebabkan masa kita terbuang. Sedangkan jawapan kita sama sahaja. Okey, jadi sekarang sebab hari pun dah pukul 10.12 minit dah ni. Okey, cikgu cari soalan yang okey, nombor 3 lah. Saya rasa ni mungkin last. Mungkin kita sempat tengok latihan pengukuhan sebab dah orang kata nanti kamu nak start kelas yang lain pula, betul tak? Okey, ni last lah Okey, kalau dia bagi kes macam ni, Hx sama dengan 4x tambah A. Okey, Hx sama dengan 4x tambah A. Okey, manakala H songsang dia sama dengan 2bx tambah 5/8. So cari pemalar A dan B. Okey, ingat, idea kita sebenarnya datang daripada H songsang. So H songsang, nak cari H songsang, okey, sepatutnya yang asal samakan dengan Y, betul? Tapi kat sini dia bagi jawapan H songsang tapi dia bagi tak ikhlas. Kenapa tak ikhlas? Ada lagi B kat sini, nak kena cari, betul tak? Okey, jadi macam mana kita nak layan soalan ni? Kita berbalik-balik pada konsep asal F songsang, mesti salin yang asal 4x tambah A samakan dengan Y. Kemudian kita ungkapkan X. X sepatutnya Y lah A per 4. Jadi sepatutnya H songsang kita, okay, X tolak A per 4. Ini yang sepatutnya yang kita dapat.
Tapi soalan dah baik hati, dia bagi yang ni 2bx tambah 5/8. Jadi apa kita kena buat? Kita kena compare, bandingkan. Iaitu yang kita dapat, ini yang kita dapat, ini yang kita dapat. Ini yang soalan dah beri. Okay, so kita compare. X tolak A per 4 akan samakan dengan 2bx tambah 5/8. Okey, kita bandingkan ke rumah masing-masing. Macam mana nak banding ke rumah masing-masing? Okey, yang ada X, kita bandingkan dengan ada X. Yang tak ada X, kita bandingkan dengan yang tak ada X. Itu cara nak banding. Okey, so sekarang kita banding yang ada X dulu. Yang ada X, sebenarnya X ni sebelah dia ada perkali dia 1. So 1/4 sama dengan yang sebelah sana yang ada X ialah 2B, betul tak? Okey, 2B. Jadi nak cari B sahaja, 2 ni kena pindah jadi operasi bahagi. So B sama dengan 1/4 bahagi 2. 1/4 bahagi 2. So B sama dengan 1/8. Okey. Next, kita tengok pula perbandingan yang tak ada X compare dengan tak ada X. Okey. Yang tak ada X sekarang negatif A per 4. Okey, masih lagi per 4 sebab mereka ni berkongsi penyebut. Sebab tu dia tulis ni per yang panjang. So negatif A per 4 sama dengan yang tak ada X dekat akang ni ialah 5/8. So sama dengan 5/8. Okey, macam nak cari A, kita buat darab silang. So negatif A darab 8, negatif 8A sama dengan 5 kali 4, 20. So A sama dengan 20 bahagi. Jangan terpedaya sebab ni negatif 8 darab A. So bila pindah jadi bahagi. So 20 bahagi negatif 8. So simplify guna kalkulator, kamu akan dapat negatif berapa? Negatif apa? 20 bahagi negatif 8. Negatif 5/2. Okay. So dapatlah jawapan A dan B. Boleh tak setakat ni? Boleh. Boleh. Okay, jadi sebenarnya kan kalau anda lihat soalan ACMAT ni bentuk dia susah, tapi kalau anda tahu konsep asal setiap soalan, InsyaAllah anda ikut step tu. Anda layan step tu, anda akan jumpa penyelesaiannya. Jangan kita first baca dah terus rasa start. Ini cikgu tak pernah tunjuk pun, tak ada pun contoh sebelum ni. Kita terus kata oh susah. No. Sebab tu tadi cikgu awal-awal terang, kita kena tahu dia punya trademark. Kalau dia tu soalan fungsi gubahan, kita layan dia ikut fungsi gubahan punya cara. Iaitu kita gantikan yang sebelah dalam dulu. Kan? Kalau dia adalah fungsi songsang, kita ikut fungsi songsang punya kata step iaitu salin yang asal samakan dengan Y, ungkapkan X. Barulah kita akan nampak macam mana penyelesaian yang seterusnya. So itulah ACMAT. Okay. Jadi mungkin kita pun dah tak sempat. Okay. Kamu pun mungkin dah penat. Okay. Jadi kita berhenti dahululah untuk hari ini punya jimik. Namun cikgu harap anda anda masih lagi meneruskan menjawab soalan-soalan yang bocor-bocor tu, dan jika ada sebarang masalah tolonglah PM saya. Okey, insya-Allah. Kalau tak lambat saya cepat balas. Katanya kalau tak cepat saya akan lambatlah sikit balas. Saya tengok sebenarnya, cuma jelah sekarang cikgu masih lagi tumpukan kepada murid SPM 2020, mereka yang perlu saya titik beratkan. Jadi sebab itulah kadang-kadang tu terlambat sikit untuk respon pada soalan ataupun video yang kamu hantar. Cikgu tengok sebenarnya, cuma tak sempat nak reply. Okay, jadi itu sahaja untuk hari ini. Okay, jadi cikgu harap apa yang kita bincang hari ini kamu dapat sesuatu dan semakin meneguhkan
pendirian kamu untuk meneruskan dalam matematik tambahan. Okay? Dan juga dalam kata sains, aliran sains lah. Tak naklah nanti ada yang nak keluar, nak drop kelas sebab ke ACMAT. Okay? Cuba dulu. Tak faham, tanya cikgu, PM cikgu. Jangan terus senyapkan diri kata tak boleh. Kamu tak cuba dulu untuk tolong diri kamu, so jangan kata tak boleh. Okay? So itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kelas. Terima kasih cikgu. Saya nak tengok Hafiz Hakim ni mana satu orang ni. Cuba buka. Hafiz Hakim yang mana satu orangnya. Cuba buka kamera sikit. Go. Mana gambar tak nampak? Hey. Okey, tu tapi mana orangnya tak nampak, blur-blur. Tak nampak muka. Saya on mic lah. Saya on kamera dah. Oh dah on kamera. Tak nampak, blur. Tak tahu lah orang lain boleh nampak ke? Okey, ni dia Hafiz Hakim. Okey, beres. Oh ni yang selalu pergi jogging ni kan? Kat Indra Sempurna tak? Ya. Nampak ni yang jogging semua tu. Oh ni dia Hafiz Hakim. Okey, beres. Okey, so itu sahaja ya. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita jumpa lagi ya. Okey, boleh left dah. Okey.